Ingin melanjutkan pengajian dengan kriteria berikut? Jawapan anda ada di Politeknik dan College Community dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan Politeknik dan College Community kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini. Hai, Assalamualaikum. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang ke sesi webinar Virtual Jom Masuk IPT 2021 atau JMIPT 2021. Semestinya bersama Politeknik dan College Community. Program hari ini adalah merupakan program sembang santai atau lebih dikenali sebagai Chit Chat at PoliCC 2021 dan saluran media sosial rasmi BKPA atau lebih dikenali sebagai UPU. Alright, saya nak share sikit info ni. Program virtual JMIPT 2021 ini akan berlangsung dan juga sedang berlangsung selama 7 hari dan bermula pada 15 Jun yang lalu sehingga 21 Jun 2021 iaitu Isnin ini. Ya, betul. So Syamil, kali ini kita ada perubahan, okey? Sebab kita berada di alam maya dan semuanya kita menggunakan online saja. So mungkin kita tak terlambat juga nak ucapkan terima kasih kepada mereka, pemohon atau ibu bapa sendiri yang telah sudi melawat booth kami secara virtual baru yang kita praktikan dalam menyeluruh kerajaan untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Dan baru-baru ni juga Syamil, kita ada kita. Ya, tak lupa ucapan. Sebelum ni tak lupa juga ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak universiti dulu, Ira. Ya betul lah. Kita ya betul. Terima kasih kepada UPU dan UM atas sambutan. Kami dari Politeknik dan College Community bagi berkongsi maklumat dan seterusnya mempromosikan lagi Politeknik dan College Community kepada anda semua di luar sana, khusus kepada adik-adik lepasan SPM 2020. Betul. So kepada penonton yang baru saja bersama kami, sit back and relax. Okey, jika terdapat sebarang pertanyaan, sila letakkan pertanyaan anda di ruangan komen sedaya mungkin untuk menjawab sebarang pertanyaan anda. Okey Syamil, baru-baru ni kita kita tahniah ni. Okey. Kita dapat juga berucapkan tahniah kepada calon yang telah mendapat keputusan SPM pada 10 Jun 2021 yang lalu. Ya betul. Mesti sekarang ni tengah hot lagi kan Syamil kan? Baru lagi dapat ni result ni. Masih ni sebab kalau orang kata tu bau kedai lah. Betul. Ada yang gembira, ada yang macam mengigau-gigau lagi sebab dapat result SPM, tak percaya kan. Sebab kalau Syamil nak tahu sebabnya adik-adik kita ni dia menghadapi peperiksaan dengan suasana norma baru. Sangat-sangat mencabar orang cakap. Ya, betul. Sebenarnya Ira, bila bercakap pasal cabaran ni, bukan sahaja kepada murid-murid sebenarnya, bukan sahaja pelajar, tetapi kepada guru-guru juga. Mereka ni juga struggle orang kata kan. Macam mana nak menyampaikan ilmu dalam suasana norma baharu. Kita nak ucapkan terima kasih setinggi-tinggi tahniah kepada para guru, juga kepada para ibu bapa yang betul-betul selumus bekerjasama dalam menjayakan PDPR ini. Okey, ya betul tu Syamil. Sebelum tu lupalah kita nak perkenalkan diri kita Syamil. Okey, betul lah. Guys. Yelah, kalau di polisi sini mungkin saya ni wajah baru lah orang katakan. Saya Syamil Khalid. Dan saya Munamira binti Fazlan. Kalau selalunya cicit posisi memang muka saya lah dalam ni kan. Okey. Jadi hari ni kita ditugaskan ya Syamil? Kita sebagai host lah kan kepada program pada pagi ini. Alright, kita nak sikit nak share pasal pengalaman kita ambil SPM ni lah. Yelah betul lah sebab kita pun melalui. So
Ira nak tanyalah juga kat Syamil kan, macam mana pengalaman SPM Syamil? Nak tahu juga pengalaman SPM adik-adik kan. Nak tahu juga pengalaman abang ni macam mana ni? Okey, kalau nak cerita pasal pengalaman SPM ni, saya merupakan yang menduduki SPM ni pada batch 2011, tahun 2011. Dan ialah kalau kita tahu kan, setiap orang mesti ada simpan target, sasaran, straight A. Tapi ialah atas ketentuannya juga, mungkin sedihlah sikit kan sebab saya tak dapat nak capai target yang kita nak tu bila kita dapat tahu result yang sebenar tu. Kan? Tapi Alhamdulillah, apa saya berjaya juga menyambut pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Dewata Kuala Pilah. Kemudian saya menyambut pengajian di Diploma Komunikasi dan Media di UiTM Melaka. Sebelum saya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda juga dalam bidang komunikasi ini, iaitu di UiTM Shah Alam. Alhamdulillah sehingga saya berjaya untuk bertugas di sektor awam ini jugalah, di JPPTK atau Jabatan Pendidikan Pertanian Komuniti. Okey, tanya. Saya tertarik Ira sebenarnya. Oh, ya. Apa yang tertarik tu? Sebab Ira merupakan seorang alumni dari Politeknik dan Kolej Komuniti kan. So mungkin Ira ada banyak pengalaman. Ira dah merasai macam mana suasana kampus di Politeknik dan Kolej Komuniti, macam mana cara pembelajaran di sana. Mungkin Ira boleh share dengan saya sendiri atau dengan penonton dekat luar sana. Silakan Ira. Okey, terima kasih Syamil. Jadi macam Syamil, SPM Syamil bermula dengan diploma. Okey, lepas SPM Syamil pergi ke diploma kan. Okey, lain dari Ira bermula dengan sijil. Okey, Ira ambil sijil di multimedia kreatif di Kolej Komuniti Paya Besar. Kenapa Ira masuk kenapa Ira masuk KK dan kenapa Ira ambil sijil? Sebab ayolah dulu kan kita sekolah kan malas-malas nak belajar, nak baca buku tebal-tebal ni susah kan. So Ira lebih kepada kemahiran technical. Pada praktikal lah. Ya, lebih kepada praktikal. Jadi Ira masuk ke Kolej Komuniti Paya Besar selama 2 tahun. Lepas masuk ke Kolej Komuniti Paya Besar, Ira sambung ke pelajaran ke Diploma Reka Bentuk Grafik di Politeknik Ibrahim Sultan. So daripada sijil kita pergi ke diploma. Kalau ikutkan kolej dengan poli merupakan adalah kemahiran dan teknikal. Jadi kalau sesiapa yang adik-adik ni minat untuk memasuki Kolej Komuniti Politeknik, jadi boleh masuk ke Kolej Komuniti dengan Politeknik untuk mengambil kemahiran dengan teknikal. Lepas tu dah masuk Kolej Komuniti dengan Politeknik, University Sains Malaysia. So jadi maknanya perjalanan untuk dapatkan semua tu lama jugalah. Tapi kalau kita ada cabaran tu, kalau ada minat ke apa ke semua memang okeylah untuk sebenarnya Ira, tak kisahlah kita ni bermula dari mana, tapi kita perlu yang penting adalah macam mana pengakhirannya. Betul tak Ira? Betul. Janji kita ada usaha. Semua tu akan kita boleh realisasikan impian tu semua. Mana-mana semuanya sama. Lagi-lagi kalau kita macam Kolej Komuniti dengan Politeknik, Ira lebih pendekatan dia ada bersama dengan pensyarah. So kita berjumpa study kita macam apalah orang cakap. Ya betul. Okey, alright Ira. Kita dapat jalan lebar bercerita ni. Okey. Dekat luar sana ni nak tahu. Sebenarnya abang kakak ni nak cerita pasal apa sebenarnya ni? Okey. Betul lah. Sebenarnya kita nak mempromosikan kepada anda. Kenapa perlu pilih Politeknik dan Kolej Komuniti ni? Kan? Ya betul. Kita nak ajak adik-adik dan nak bagi adik-adik dan Kolej Komuniti. Kalau Syamil mesti Syamil tahu kan? Ke Syamil tak tahu? Saya boleh lah. Mungkin Dira yang lebih arif lah. Tak apa, kita boleh penjelaskan satu persatu. Tak ada masalah. Okey, kenapa kita pilih Politeknik dan Kolej Komuniti? Sebabnya lokasi di seluruh Malaysia.
So kita macam, ya betul. Kita ada 36 politeknik dan 104 kolej komuniti. Community, ya betul. Dengan maksudnya dengan adanya kampus-kampus ini di seluruh negara, maksudnya peluang untuk mendapat tempat oleh adik-adik kita itu sebenarnya tinggi jugalah. Betul tak Ira? Betul. Sangat-sangat betul. Seterusnya Ira, institusi ini adalah milik penuh kerajaan. Itu penting juga tu. Okey, kalau macam tu kan Ira nak tanya Syamil lah kan. Dulu Syamil ingat kolej komuniti dengan politeknik ni kerajaan ke swasta? Dulu saya macam confused jugalah. Saya ingatkan separuh kerajaan separuh swasta ke atau fully swasta ke kan. Tapi saya dah dekat lagi dengan warga politeknik dan kolej komuniti ni, rupanya milik penuh kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Betul. Milik penuh kerajaan 100% di bawah KPT. Ya, kita menawarkan pelbagai pilihan program ni. Ya, betul. Kita ada pilihan program yang sangat-sangat menarik dekat dan politeknik juga. Seperti kalau kita lihat dekat sini, kita tengok kita ada 3 politeknik premier, 28 politeknik konvensional dan 5 politeknik metro. Kalau kolej komuniti pula Syamil? Kita ada 93 kolej komuniti induk, kita ada 10 kolej komuniti cawangan. Ya, betul. Okey, yang bawah sekali ni Ra, kalau kita dapat tonton dekat slide ni, yuran pengajian ni Ra, ya Allah murahnya. Ya. Kalau Syamil nak tahu, daripada Ira masuk belajar di kolej komuniti tahun 2000, tak silap Ira tahun 2009 atau 2010, yuran tu memang sampai sekarang RM200 saja. Ya Allah, tak ada perubahan Tak ada perubahan. Setiap sem RM200. Memang rasa macam murahnya. Macam tu lah. Ira, setakat murah Ira. Ya. Dah lah di RM200. Kemudian dapat kemudahan yang setara dengan universiti awam menurut Ira. Ya, betul. Maknanya sama saja kolej komuniti, politeknik pun dengan universiti-universiti yang ada dekat IPTA. Ya, betul. Seterusnya Ira, kita dapat tengok dekat program di Politeknik Malaysia di sendiri. Ya, betul. Kita kalau tengok kat sini program di politeknik, kita ada kejuruteraan yang boleh adik-adik tengok kat sini. Kita ada teknologi makan. So kalau confused ataupun risau apa yang pilihan nak perlu ambil, boleh tengok dekat laman web kolej komuniti dan juga politeknik. Kita ada letak semua. Di program di kolej komuniti ni, lebih kurang sama juga. Kita ada kejuruteraan, agro, teknologi makanan, dan anda komunikasi visual, teknologi maklumat dan hospitality. Mana-mana laman pesawang rasmi kolej. Ya, betul. Okey Syamil, kalau nak masuk politeknik kan selalu adik-adik semua tanya, nak masuk politeknik ni kena berapa A? Macam mana tu? Tak jawab tu. Itulah, selalu confuse. Diorang confuse sangat-sangat kat sini. Kalau nak ikutkan, kita ada apa ni? Syarat-syarat politeknik. Politeknik dan kolej komuniti. Kalau kita tengok adik-adik boleh tengok dekat slide apa syarat-syarat macam 5 kepujian, perlu mata pelajaran yang perlu ada untuk memasuki politeknik dan juga kolej komuniti. Kalau Syamil nak tengok, kolej komuniti hanya lulus SPM Bahasa Melayu dan juga sejarah. Yang penting lulus Ya, betul lulus. Ini penting juga ni Ra. Orang tak tahu ni. Syok-syok belajar ni kan. Tahu. Program yang diorang ambil ni sebenarnya diluluskan oleh MQA ke atau tidak ni? Ya, kalau nak kata politeknik dan kolej komuniti ni memang perikrafan dia daripada MQA. Memang diiktiraf MQA. Tak ada masalah. Jangan Okay. So yuran pun alright. Kita dah cakap juga pasal yuran tadi, RM200 dan pembiayaan disediakan kepada yang layak pun kita ada. Nanti kita akan pembiayaan yang layak itu contohnya seperti melalui agensi PTPTN seperti itulah. Dan ini kita tadi. Okey Syamil. Yang paling best aplikasi pembelajaran yang menarik dekat kolej komuniti. Ya, betul. Yang menarik ni boleh ditafsirkan lebih banyak praktikal daripada teori lah. Betul.
Kebanyakan kalau Ira. macam pengalaman Ira kan dulu, Ya. kebanyakan pesara akan bawa kita belajar mengenal dunia luar macam mana. Kita buat aktiviti dekat luar. Untuk mendekatkan kita lah, mengetahui macam mana alam pekerjaan tu semua. Okey, kalau kita dapat dekat sini, ini adalah antara kejayaan-kejayaan ni dah. Ya betul. Ini adalah bidang-bidang pelajar-pelajar politeknik dan kolej komuniti yang kita ada sekarang ni. Melalui gambar ni pun kita dah nampak, dah tahulah maksudnya memang politeknik dan kolej komuniti ni mementingkan lebih dari praktikal daripada teori. Betul. So siapa yang adik-adik yang suka praktikal kemahiran bolehlah untuk masuk ke politeknik dan juga kolej komuniti. So, you guys jangan risau, impian anda kami mampu realisasikan, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kalau Syamil, adik-adik ada cakap laluan pelajar politeknik dan kolej komuniti ni. Sebab selalu kita selalu terima soalan kan Syamil. Lepas masuk kolej komuniti ni, tak dapat ke sambung belajar kat universiti? Macam tak sesuai, macam dia punya tak dapat je kan. Apa Syamil rasa? Bila dah dapat sambung pengajian tu nak tahulah kan macam mana laluan tu sebenarnya. So dari macam segi daripada Ira pun kita boleh tengok daripada SPM. Lepas tu kita sambung ke studio kolej komuniti dan kita boleh sambung ke diploma politeknik ataupun kolej komuniti dan juga kita boleh sambung ke universiti ataupun ada juga pengalaman kawan-kawan dan juga alumni politeknik dan kolej komuniti yang bekerja dan juga menjadi usahawan Pak Syamil. Okay, not bad. Ya. Kalau penonton boleh tengok kat sini slide ada kisah kejayaan pelajar. Ini antara bukti-bukti kisah kejayaan pelajar politeknik dan kolej komuniti. Kita bukan cakap kosong. Ya betul. Kita ada bukti kisah kejayaan pelajar. Macam sekarang ni Muhammad Syazwan bin Rosli adalah merupakan job creator ya Syamil? Ya betul. Beliau adalah seorang pengarah urusan di salah satu syarikat yang telah diusahakan oleh beliau sendiri. Dan beliau merupakan alumni kolej komuniti Selayang dan juga politeknik Sultan Ibrahim. Hebat kan? Awesome. Okay. Bukan setakat menjadi usahawan, tapi dengan Muhammad Syazwan jadinya usahawan, beliau mampu pula tu menggajikan pekerja. Jadi maksudnya sekaligus mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat-sangat. Okey, yang ini ada alumni juga. So kalau adik-adik penonton-penonton tengok di slide. Okey, inilah alumni politeknik. Kita boleh tengok apa pekerjaan orang. Adik-adik atau tuan-tuan yang berada di luar sana, kalau tuan-tuan mengikuti akaun media sosial kami, tak kira lah Facebook, Twitter dan Instagram, kita akan selalu berkongsi tentang kisah kejayaan. Betul? So jangan risaulah ke mana arah kita kalau kita masuk ke kolej komuniti dan juga politeknik. Betul. Tengok. Okay. Nampaklah. Berjaya diorang semua ya Syamil? Betul. Saya impress sebenarnya. Betul, senang. Sebab bila kita masuk kolej komuniti, walaupun macam adik-adik ambil kolej komuniti saja, so dia tak nak sama belajar. Okey, boleh. Sebab ada juga industri yang ambil pelajar-pelajar kolej komuniti ni untuk masuk ke syarikat diorang semua. Maknanya diorang ni senang dapat kerja. Ya, betul. Jadi, sasaran majikan orang kata. Betul. Okey, so, ni nampak kebolehpasaran graduan dan kolej komuniti atau lebih senang tadi Ira kata senang dapat gaji lah. Sangat senang. Kalau contoh macam Ira dulu, lepas habis je kolej komuniti, Ira dapat kerja habis saja 2 bulan sebagai di graphic designer di salah sebuah syarikat swasta. Okey Syamil. Seterusnya kita nak berbual tentang apa pula lagi ni? Okey Ira, kita dah panjang panjang lebar dan bercerita ni. Okey, sekarang ni sampailah masa macam mana pemohon ni. Fun macam mana get ready. Alright. So maknanya siapa yang akan bersama dengan kita ni Syamil? Alright, this
orang kuat berkaitan pengambilan pelajar sendiri dari untuk politeknik dan kolej ambilan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey. Beberapa masa kita Sebab persilakan. pertanyaan. Kita jumpa panel kita. Ya, betul. Aniza binti Muhammad Yusof, pengarah bahagian ambilan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik. Hai. Assalamualaikum. Salam. Sihat. Sihat alhamdulillah. Bintang Klinik, Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Kawan-kawan. Okey, selamat datang Puan Reziza dan Cik Amal ke sesi webinar virtual Dia Memasak IPT 2021. Okey, maknanya Cik Amal dengan Puan Nita kita bersiaran di alam maya ya. Kalau kita di studio. Ya, Betul. Tapi sebelum tu Ira, Ya. saya lupa ucapkan terima kasih ni kepada dua orang penting ni sebab Ya, memberikan betul. kepercayaan. Terima kasih Pak Kiza dan Cik Amal. Okey. Okey Syamil, dekat luar tu ada adik mesti nak tahu lebih lanjut tentang Politeknik dan Kolej Komuniti ni. Betul. Okey, Puan Niza, saya nak tanya Puan Niza ni. Selalu soalan ni selalu ada kan kita dapat dia tanya bila okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ira, terima kasih Syamil. Okey. Terima kasih semua kepada penonton-penonton hari ini. Diharap dapat semuanya mendengar dan mengambil orang kata apa, nota ke kalau perlu kan. Okey, bila soalan you kata tu bilakah pengambilan pelajar politeknik dan kolej komuniti? Kita setiap tahun ada 2 kali ya. Kita panggil sesi 1 2021 stroke 2022 dan sesi kedua 21 stroke 2022. Kan kalau buat masa ni kita bukakan untuk sesi 1 2021/2022 dan mintakan semua orang pergi ke kita punya website dan melihat kepada ambilan mypolitisi.edu.my. Kita masih lagi ya membuka kita punya website UPU itu pada 15 hingga 31 Jun. Pelajar-pelajar SPM 2018, 2019, 2020 masih dibuka untuk pelajar-pelajar tersebut. Manakala kita juga masih membuka peluang kepada pelajar-pelajar SPM lepasan 2017. Okay, yang ini mereka boleh memasuki ataupun melayari kita punya website ambilan mypolitisi.edu.my. Okey Ira, Ira, kalau kita tengok ya, kalau dalam kita punya slide ni kita boleh tengok pertamanya ialah kita memohon ataupun dia kata membeli PIN. Okey, untuk kita free, tak payah beli PIN. Boleh masuk dan boleh mohon terus tanpa membeli PIN. Satu dan sesi 2. Tapi sesi 2 tu lama lagi lah Ira, bulan Mac tahun depan baru boleh nak buka lah. Ya betul. Lama lagi. Tak perlu dah bayar sebab dulu-dulu I bet Ira pun macam tu juga. Nak mohon kena beli PIN kan dekat BNN. Ya betul. Beratus-beratus. Jadi sekarang ni tak payah. Jadi kita pun peka bahawa nak pergi bank tu susah. Jadi kita pun tak pernah kita kata membayar ataupun membeli PIN tersebut. Layarilah kita punya laman tu upu.mohi.gov.my. Kemudian isi borang-borang yang ada dalam talian tersebut. Cuma saya kena berhati-hati di sini bahawa you have to really know what you want lah ya. Macam Ira kata tadi, minat, nak ambil apa kan. Jadi itu yang penting.
Okey, betul. Terima kasih Puan Niza. Alright, semua seterusnya. Ya, terusnya Syamil. Mungkin kita nak tanyalah Puan Niza sekali lagi kan. Okay, Puan Okey. Niza, saya tanya, siapa sebenarnya yang layak memohon ke Politeknik dan College Community ni? Orang daripada overseas ada tu, boleh ke mohon masuk ke Politeknik College Community ni? Mungkin Puan Niza boleh respon sikit. Okay, thank you Syamil. Okay, ada 3 question tu Syamil. Kalau misalnya daripada overseas, okay. Kalau you daripada overseas dan dia warga negara Malaysia, okay, masih boleh. Alright. Okay, sebab kita ada yang equivalent punya exam kan, kita boleh convert kita punya exam di overseas. College community. Tetapi yang pentingnya kena warga Malaysia, warga negara Malaysia. Malaysia Ya, yang keduanya mestilah mematuhi ataupun memenuhi kriteria syarat kemasukan. Sebab kita ada banyak program kan, macam you kata tadi kita ada 36 politeknik program. Jadi setiap program ini mempunyai syarat-syarat kemasukan yang berbeza. Lain sijil, lain untuk diploma. Dan satu lagi saya hampir lupa. College community kita juga menawarkan program-program pendek di hujung minggu, jangan hayat atau PSH. Yang itu terbuka untuk semua, ibu bapa, kita kata community. Jadi nanti insya-Allah bila lepas COVID ni dan bila semua dah dapat vaksinasi dan boleh orang kata apa face to face balik semula, kita akan buka lah sebab kita ada banyak program-program untuk macam contohnya apa yang kita panggil menjahit, membuat kek dan sebagainya. Oh, senanglah. Best Jamil. So kita bolehlah join jugalah nanti. Ya, join sebab dia punya yuran murah sangat. Memang best. Boleh kita cuba nanti Ayah. Ya, kita akan cuba nanti. Nanti I tengok you buat ke tidak. Okay, Puan Niza. Alright, terima kasih Puan Niza. Okay, so lepas ni kita nak tanya Cik Aman je kan. So kita tanya soalan kat Cik Aman pula. Okay, Cik Aman, ada yang tanya syarat kemasukan ke Politeknik dan College Community ni sebab selalu confuse sangat dengan syarat kemasukan ni. Ini penting juga ni, kita kena dengar betul-betul ni. Betul. Kena catat. Okey, baik. Okey, terima kasih Ira. Bagi menjawab soalan tu tadi, apa syarat-syarat tadi, sebenarnya saya dengar Ira dan Syamil telah pun berkongsi sepintas lalu tentang syarat kemasukan. Jadi peluang ini juga saya nak distilkan semula. Tadi kalau kita tengok kita ada 3 politeknik premier. Jadi politeknik premier ni secara umumnya dia mengenakan syarat 5 kemudian bagi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kalau premier kita pegang 5 syarat, 5 kredit ada syaratnya. Konvensional dan metro dia beza sikit. Kalau tadi 5 di konvensional metro 3 kredit sahaja. Itu di politeknik. Dan ada mata pelajaran lain yang perlu kita kata ambil perhatian juga. Yang pertamanya pastinya bahasa Melayu wajib lulus, sejarah wajib lulus, bahasa Inggeris, matematik, sains dan ataupun fizik ataupun kimia. Itu syarat di politeknik. Bagi syarat di college community pula, untuk saya kongsikan diploma. Bagi diploma college community, syaratnya adalah 3 kredit juga, 3 kepujian. Jadi bagi program sijil pula hanya lulus SPM. Lulus SPM bermaksud lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Jadi itu maklumat untuk calon-calon yang di luar sana, kita kata calon-calon mahasiswa. Bolehlah kita kata untuk sesuaikan program-program itu dengan syarat ataupun dengan kelayakan yang mereka perolehi pada 10 Jun yang lalu lah. Saya kongsikan itu dahulu Ira dan Syamil. Ya. Boleh. Boleh. Baik, satu lagi mungkin kalau saya boleh tambah,
sebenarnya kalau ikutkan untuk pengunjung yang di luar sana, boleh semak juga sebenarnya Ira dengan Syamil. Semak syarat ni di laman web ambilan.mypolicc.edu.my. Di situ nanti ada kita kata link ataupun pautan untuk semak secara dalam talian. Oh, okey. Senanglah. Ya, maknanya calon-calon boleh semak dekat pautan tersebut apakah keputusan SPM yang mereka capai pada sebelum ataupun berdasarkan SPM yang mereka perolehi lah. Maksudnya Cik Amal memang pentinglah untuk tahu apa yang kita layak betul tak Cik? Sebelum kita nak pilih sesuatu program. Ya, betul. Even kalau saya boleh kongsikan, kalau kita tengok pun dalam sebutan kemaskini program UPU, hanya program-program yang mereka layak saja akan terpapar dalam sistem permohonan UPU. Itu merujuk semua pada syarat program. Betul-betul. Sangat mudah. Okey. Okey Syamil. Okey dah, sebenarnya saya tengah godek-godek sebenarnya FB Live kita dekat UPU ni. Okey. Memang ramai yang tinggalkan komen. Oh ya ke? Okey, jomlah kita cari soalan-soalan yang hot yang boleh dijawab oleh Puan Niza dengan Cik Amal. Satu komen ni, saya memang tertarik dengan satu komen ni. Okey, dia tanya, saya rasa mungkin sesuai kepada Puan Niza sendiri kot untuk menjawab. Okey, kita cuba. Okey, tanya Assalamualaikum. Saya nak bertanya, contohnya kalau saya dapat masuk pengajian politeknik atau college community ni, saya kena ambil vaksin ke? Wow. Memang kena dengan soalan hot sekarang ni ya. Memang semua orang akan bertanya dan semua orang pun hari tu tengah apa orang kata yang tekan-tekan sampai nak pecah handphone. Masuklah saya juga. Syamil pada dengan soalan yang tersebut, pada siapa yang bertanyakan soalan tu soalan yang bagus. Macam ni. Kita kita ni semua rakyat Malaysia ni digalakkan untuk mendaftar melalui MySejahtera kita kan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi kita ni menggalakkan vaksinasi kerana ianya melindung diri kita sendiri dari jangkitan yang kuat. Dia kan kita semua dah tahu walaupun kita dah divaksinasi bukan bermaksud kita ni kebal selamanya, tidak, tetapi dia menghalang kita daripada dijangkiti dengan COVID ataupun penyakit yang lebih kuat jadi dan juga dia at the same time melindungi orang-orang keliling kita. Jadi tapi tentang soalan tu tadi, sekiranya dah dapat masuk tawaran ke politeknik, kita seperti yang saya kata tadi menggalakkan untuk pergi mendapatkan vaksinasi, sebab sedia maklum kita akan berkumpul dari pelbagai negeri dalam Malaysia ni dan berada di satu tempat, berada di dalam satu ruang. Tetapi kalau misalnya ada juga yang belum dapat ataupun belum sempat lagi, dia punya tarikh vaksinasi tu lama lagi ke dan dia terpaksa mendaftar ke politeknik atau college community, dia alu-alukan untuk hadir juga sebab kita ada menyediakan ruang-ruang isolasi. Tapi kena isolate lah, maksudnya kita kena asingkan pelajar itu, dia datang ke institution kita, ke politeknik atau ke college community dan kita tempatkan menyediakan bilik isolasi selama 10 hari. Kemudian barulah dia boleh join kawan-kawan dia di asrama ataupun di kelas. Itu adalah antara SOP yang ditentukan oleh pihak. SOP yang ditetapkan oleh kita punya KKM dan MKM. Okey Puan, terima kasih. Okey Ira, mungkin sebenarnya Ira boleh bacakan soalan? Ada lagi ni? Ada lagi ke soalan? Yang ni saya nak bagi soalan ni dekat siapa ya? Mungkin pada Cik Amal boleh? Boleh saya bagi kat Cik Amal ya, Cik Amal. Okey, ada yang tanya ni, saya berminat dengan kursus akuntansi dan memilih atau tidak berdasarkan merit. Keputusan adalah berdasarkan merit. So macam mana saya nak memohon tu? Okey, terima kasih Ira. Terima kasih kepada yang bertanya.
Diploma accountancy sebenarnya macam kita selalu sebutlah, kalau dalam kita punya proses permohonan kita kena semak dulu yang pertamanya merit kita lah. Okey. Sebab tadi ada soalan boleh dapat ke tidak ya. Kita kena semak kita punya merit. Kemudian kita sesuaikanlah dengan program apa yang kita nak pilih. Kalau mungkin merit itu mampu mungkin calon akan berjaya. Sebabnya kalau boleh saya kongsikan, bagi syarat kemasukan ke program accountancy ni, diploma accountancy di Politeknik, calon ataupun kita kata calon-calon masuk 5 kemudian. 5 kemudian dalam pertama bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan 2 mata pelajaran yang kita kata diploma accountancy yang ditawarkan di Politeknik Premier. Kalau dia memilih diploma accountancy di konvensional, mereka hanya perlu tiga kemudian sahaja, iaitu matematik dan itu aja, dan 2 lagi mata pelajaran yang belum diambil kira selain daripada lulus PM dan sejarah. Itu yang saya boleh kongsikan. Maknanya dari segi syarat tadi, kita menawarkan diploma accountancy ada di 2 institusi. Satu Politeknik Premier, yang kedua di lain Politeknik Premier, konvensional dan metro. Okay? So ada 2 syarat yang berbeza. Jadi kalau nak kata tips macam mana nak dapat, mungkin letak pilihan kita tu accountancy juga, tetapi di beberapa tempat yang berbeza. Maknanya Politeknik B, Politeknik C yang menawarkan program accountancy. Sebab saya kena percaya kalau dah minat tu dia akan pilih je semua program-program yang berkaitan dengan accountancy. Dan itu yang saya boleh kongsikan. Yang pertama tadi mungkin kira balik merit, dan yang keduanya kita sesuaikan dengan syarat di institusi Politeknik Premier dan juga di Politeknik konvensional. Kalau nak dapat tu, begitulah caranya. Mungkin susun je semua program accountancy di semua politeknik yang ada menawarkan. Di mana nak tengok senarai politeknik tu, boleh juga melayari di laman kita, portal ambilan.mypolicc.edu.my. Dekat situ ada, kita boleh tengok contohnya macam program accountancy ya, akan menyatakan prospek kerjaya, sinopsis program, apa syarat, bagaimana, satu lagi lokasi mana yang menawarkan program diploma accountancy di Politeknik seluruh Malaysia. Mungkin calon boleh sama. Itu saja Ira untuk ni. Okey. Okey, Cik Ahmad, terima kasih. Lagi dari Zoom. Ya. Tengok ni soalan seterusnya ni. Datangnya daripada Puan Krishna. Saya rasa Puan kot. Atau Cik, tak pasti. Salam sejahtera. Satu tanyanya, murid OKU dari orang Kelana Upaya ni, boleh ke mohon untuk masuk Politeknik jika result memang menepati syarat? Mungkin antara Puan Izzah dan juga Cik Aman, boleh salah seorang boleh jawab. Saya minta Cik Amal jawab yang tu dulu, Cik Amal. Okey. Terima kasih pada yang bertanya, Puan Junita. Baik. Krishna. Saya sekarang ni ilmu mungkin agak tak banyak. Yang pertamanya, saya nak kongsikan dahulu, kita di Politeknik ada menawarkan program sijil kemahiran khas. Yang ini di Politeknik khusus kepada ketidakupayaan pendengaran. Itu di 5 buah Politeknik yang ada di Malaysia. Dan ada beberapa program lah yang menawarkan khusus untuk kita kata calon ataupun upayaan pendengaran. Itu di Politeknik. Manakala di Kolej Komuniti, kita ada juga menawarkan sijil kemahiran khas untuk kita kata ketidakupayaan pembelajaran LD lah. Itu yang fokus, maksudnya untuk kemahiran khas. Tapi
yang apakah yang dimaksudkan dengan Puan Junita, cukup syarat tu ataupun sebab kita tak tahu ketidakupayaan tu dari segi apa. Mungkin kalau ada di detail, saya usulkan begini. Mungkin Puan Junita mungkin boleh berhubung terus kepada pegawai kami dan mungkin kita boleh dapatkan detail apakah yang dimaksudkan oleh pemerintah dan kita akan cuba bantu memberikan jawapan bagi soalan tersebut. Tapi secara umum tadi kita ada 2 sijil kemerah di College Community mengikut kita kata ketidakupayaan calon-calon. Okey, terima kasih Cik Amal. Berita gembira juga tu sebenarnya tu, Ira. Betul, memang berita gembira kepada yang mana pelajar yang kurang upaya. Pada soalan daripada Zoom kepada Puan Niza. Okey, ni dari pada sains tetapi tidak berminat khusus fizikal atau terlalu teknikal. So dia kata, apa show kursus yang sesuai untuk beliau jika beliau berminat pengajian di poli? Okey. Terima kasih. Puan Tantisha saya tadi tu. Puan Tanti. Betul. Kita ramai ya, kita punya pelajar-pelajar ni dia datang daripada berbilang background kan. Dia bagus dalam sains kan, tapi dia tak minat untuk mengambil praktikal yang banyak macam ni lah. Cumanya mesti saya terangkan sedikit. Kita di Politeknik dan di College Community memang betul kita kebanyakannya kepada bidang-bidang kejuruteraan. Tetapi especially macam di Politeknik, especially untuk diploma, program-program diploma Politeknik, kita menawarkan program-program diploma seperti diploma perdagangan. Kita juga ada menawarkan program diploma accountancy dan juga insurance, international insurance dan sebagainya. Jadi mohon tengok kepada kita punya website tadi tu, ambilan.mypolicc.edu.my dan tengok kepada program-program yang sebegitu, yang bukannya terjurus kepada kejuruteraan, kejuruteraan elektrikal ke, kejuruteraan awam ke, kejuruteraan mekanikal ke. Yang itu lebih menjurus kepada banyak melaksanakan praktikal-praktikal. Kalau misalnya yang saya sebutkan tadi tu perdagangan ataupun accountancy ataupun insurance, dia lebih kepada scientific ataupun lebih kepada orang kata apa, minimum programming. Dan juga yang kurang praktikalnya ialah kita punya program-program IT yang ada di Politeknik. Jadi yang sedemikian sekiranya anak puan tidak begitu berminat untuk program-program orang kata apa, lebih bersifat kepada praktikal. Okay. Alright. Terima kasih Puan Liza. Okey, sebenarnya tak ada lagi soalan ni. Saya cuba baca, ambil satu lagi soalan. Datangnya dari Puan Krishna. Okey. Dia tanya, jika mereka diterima masuk, adakah mereka akan ditempatkan di Politeknik yang berdekatan dengan rumah mereka supaya keluarga dapat membantu mereka jika ada masalah dengan anak-anak mereka? Boleh tolong komentar Puan Liza atau Cik Amal sendiri? Okay, soalan dia ya. Ya, soalan susah pada saya sebab memang betul lah kalau boleh semua parents nak anak-anak dia dekat-dekat kan dengan tetapi seperti yang Cik Amal cakap tadi lah, kita ada banyak program dan kita ada banyak institution politeknik dan college community dan dia bergantung kepada politeknik ataupun college community yang menawarkan program tersebut. Jadi kita seboleh-bolehnya akan cuba menempatkan sekiranya ada keperluan yang mendesak. Contohnya dia macam kurang kesihatan yang kurang sihat ya, contohnya nak kena pergi jumpa doktor selalu ke, kena pergi hospital selalu ke, hospital dia dekat dengan rumah dia terpaksa pergi situ, then yes, insyaAllah kita akan bantu kalau ada tempat kosong lah. Tetapi
kita juga menggalakkan anak-anak muda ni untuk keluar, untuk menengok tempat orang, untuk belajar kan. Di samping belajar kita punya teori di politeknik dan di college community, kita tengoklah juga apa tempat orang buat, macam mana orang lain makan contohnya kan. Begitulah Ira, Syamil. Kita nak membentuk anak-anak kita ni supaya dia lebih holistik, lebih orang kata apa, seimbang. Betul. Dia tunjuklah negeri orang tu betul tak buat. Ya, betul. Ya, betul. Okey, terima kasih yang tanya soalan. Terima kasih Puan Liza sebab jawab. Okey. Kita nak update dari mana? Dari FB mungkin? Maybe kita tengok kat Facebook pula. Okey. 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 Ya. Mungkin Muna boleh, Ira boleh pilih mana-mana. Okey. Okay. Dalam ni ada cakap graduan TVET mudah mendapat pekerjaan. Apakah benar pernyataan tersebut? Mana peluang graduan politeknik dan college community untuk menyambung pengajian? Jadi kita boleh so kita bertanyalah kat Puan Liza dengan Cik Amal macam mana tu. Amal. Jawab yang ni Ira ya. Ya Cik Amal. Pertamanya saya nak kongsikan tentang kebolehpasaran graduan kita, politeknik dan college community. Kalau boleh saya kongsikan pada tahun lalu pencapaian kita untuk kebolehpasaran graduan ni di politeknik mencapai 91.4%. Manakala di college community 94.2%. Dan sebenarnya pencapaian kata peratusan kebolehpasaran graduan ni dia meningkat setiap tahun. Ini sebabnya kenapa? Sebab untuk makluman semua, sepanjang kata graduan kita berada, pelajar-pelajar kita berada di institusi, di politeknik dan college community daripada semester 1 hingga semester akhir, mereka diberikan juga ilmu-ilmu kemahiran keusahawanan. Mereka diberikan kemahiran-kemahiran nilai tambah yang lain selain daripada program mengikuti program ataupun sijil ataupun diploma yang mereka ikuti. Itu yang menyebabkan yang pertama ada nilai tambah kepada kelulusan kita dan memudahkan mereka mendapat peluang pekerjaan. Itu dia. Pula kan Cik Amal, dia kata saya ni aktif sukan tapi boleh tak aktif di poli atau saya dapat ke poli ni ada kelaluan untuk budak sukan macam saya. Mana soalan yang itu pula? Okey, baik. Bagi kita kata calon-calon sukan ni, atlet yang berminat untuk mengikuti pengajian di politeknik. Untuk makluman secara umumnya, politeknik menerima ataupun sebelum ini pun kita memang ada hubungan baik dengan sekolah-sekolah sukan negeri, sekolah sukan Malaysia yang ada di negara kita. Dan atlet-atlet yang ada yang berjaya memasuki politeknik dan college community, kita akan terus gilap bakat mereka. Dan dalam pada masa yang sama, mereka boleh mengikuti pengajian di terus boleh berjaya dalam kita kata sukan, bidang sukan yang mereka ceburi. Dan saya nak kita ada pusat kecemerlangan atlet sebenarnya. Pusat kecemerlangan atlet ni ada, kalau di politeknik kita ada 27 pusat kecemerlangan atlet, dan kalau di college community kita ada kita panggil PKBAT di 23 buah college community. Saya masih ingat lagi sebab sebagai contoh rugby, sebab yang popular ni rugby. Sebenarnya malam tadi baru bersiaran dengan rugby.my. Rugby kita ada di itu kecemerlangan sukan rugby. Kalau rugby perempuan di balik pulau gitu.
Kalau college community rugby di mana? Di college community Sungai Siput. Sebenarnya kita ada banyak pusat perkembangan itu. Jadi jangan risau kalau mereka ahli sukan ataupun atlet daripada sekolah, bukan sahaja sekolah sukan negeri atau sekolah sukan Malaysia, tapi dari sekolah harian pun, kalau mereka memang aktif, sila. Kita akan terus gilap bakat adik-adik untuk terus menjadi atlet yang berjaya dan berpendidikan. Okey. Okey, Terima kasih Cik Amal. Alright. Banyak peluang ya Syamil. Okey Syamil. Ya betul. Betul Alright. Syamil. Ini last kot soalan ni daripada social media sendiri. Okey, saya nak tunjukkan pada Puan Niza. Okey Puan Niza Alright. InsyaAllah. Okey, saya merupakan ibu pelajar. Okey, sebenarnya ibu bapa juga sedang menonton kita sekarang ni. Terima kasih. Nak tanya, kalau saya hantar anak ke politeknik, nanti kebajikan anak saya macam mana musim-musim COVID ni? Apa? Okey, saya pun dah terangkan tadi dari segi SOP. Mungkin ada sedikit yang Puan nak tambah, silakan Puan. Okey, terima kasih Syamil, terima kasih ibu bapa yang bertanya. Betul, kita sebagai ibu bapa, Syamil dengan Ira tak lagi lah kot. Saya dengan Cik Amal memang risau sekiranya dengan kadang-kadang sekarang ni kan. Tetapi boleh saya orang kata apa, nak kata tak payah nak risau sebab macam ni, kita di institusi kita memang sentiasa mematuhi SOP dan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh MKM dan KKM. Kita sentiasa berhubung dengan KKM. Contohnya sekiranya kita nak mengambil pelajar sekalipun ya, katalah nanti bulan September ni, insya-Allah kita akan ada pelajar semester 1 ataupun semester baru akan bermula sesi 1 yang kita sebutkan tadi tu. Tetapi sebelum kita membuat apa-apa keputusan, pertamanya kita kena bersih dengan KKM, berbincang dulu dengan NKN, dibenarkan ke tidak dibenarkan ke. Jadi dengan itu, dengan perbincangan itu, maka keluarlah ada isolasinya dan sekiranya ada kes, apa yang kita nak buat. Jadi benda tu semua kita dah kita dah lalui sebelum ini dan kita dah ada tindakan-tindakan ataupun action plans yang kita dah sediakan di Politeknik. Sanitasi tu ada, semua ada insya-Allah semua ada. Okey. So, apa di luar sana tu jangan risau sangatlah kan. Insya-Allah dah. Oh ya. Jadi dan college community ada plan tindakannya sendiri dari segi membendung penularan COVID-19 itu sendiri. Betul Syamil. Thank you Syamil. Okey, kita ada satu soalan lagi. Untuk Cik Amal, kita nak tanya kat Cik Amal. Okey, apakah program yang paling hot dan paling yang mendapat sambutan di Politeknik dan College Community ni Cik Amal? Okey, terima kasih Ira. Ya. Sebenarnya saya kalau tanya program apa yang hot ni, dia memang betul lah ada yang tu popular, tetapi dari segi kita nak kongsikan dengan yang mendengar ataupun ni, mungkin saya akan kongsikan selepas ini juga apa yang sepatutnya mereka pilih. Baik. Kenapa saya kata yang hot ni, dia kalau program yang hot, dia memang contohnya norma ataupun tempat yang kita sediakan, bahasa mudahnya tempat yang kita sediakan yang mohon mungkin sampai 1,000 lebih. Maksudnya wujud satu persaingan di situ. Kalau nak dikongsikan apa program yang hot untuk college community based on kita punya semakan yang untuk masukan yang akan datang ni. Kalau college community yang pertama culinary. Culinary ni memang sangat hot lah. Sebab permintaannya berganda-ganda. Selain culinary, sejak pastry, fashion dan pakaian, teknologi elektrik, teknologi maklumat, kecantikan dan spa, animasi dan multimedia kreatif pengiklanan. Itu antara yang popular di college community. Mana di Politeknik yang popular ni sama juga, hampir sama. Yang pertama culinary, yang kedua pengajian perniagaan, maklumat, teknologi digital, pengurusan hotel, perkhidmatan makanan, amalan halal. Itu yang popular di konvensional. Tetapi Ira dan Syamil, saya nak kongsikan kalau yang hot ni dia persaingan sangat tinggi. Ya. Bila persaingan sangat tinggi,
mungkin untuk berjaya mendapatkan tempat ada cabaran. Tapi saya nak kongsikan mungkin calon-calon yang di luar sana yang dalam tempoh mengemas kini ini boleh menyemak juga program-program yang saya kongsikan ini. Contohnya yang masih lagi kita kata peluangnya sangat luas untuk berjaya dalam pilihan mereka. Contohnya kalau di College Community boleh lihat program pengurusan acara, CJ Landscape, reka bentuk dan pembuatan perabot, servis kenderaan ringan, teknologi pembinaan bangunan, teknologi seni bina dan juga penyelenggaraan bangunan. Itu untuk program CJ di College Community. Kalau di Politeknik pula, adik-adik ataupun untuk memastikan berjaya, kita kata peluang untuk berjaya itu besar. Yang pertamanya semak teknologi, diploma teknologi kimia, diploma elektrik dan instrumentasi petrokimia. Ini ada banyak mechanical textile, mechanical pembuatan, mechanical plastik dan juga kejuruteraan elektronik. Elektronik pun ada banyak cabang. Komunikasi, software elektronik. Itu yang mungkin saya boleh kongsikan, fokus kepada yang tengah sedang ataupun mengemas kini untuk peluang berjaya menempatkan diri di Politeknik dan College Politeknik. Itu saja pengajaran saya dahulu. Okey, terima kasih Encik Amal. Okey Syamil. Terima kasih Jamal. Ya. Okey, saya nak teruskan soalan ni kepada Puan Liza selaku pengarah bahagian ambilan pelajar sendiri Puan. Ya. Okey Puan, soalan ni ialah soalan yang memang ramai orang tanya juga ni. Adakah disediakan bantuan atau sebarang bentuk pinjaman pendidikan ataupun beasiswa di Politeknik atau College Community ni sendiri Puan? Boleh Puan respon? Syamil bagi I suspend je. Okey. Thank you. Terima kasih kepada soalan tersebut. Betul, alhamdulillah kita di Politeknik, di College Community juga seperti di institusi-institusi pengajian tinggi yang lain ada menyediakan bantuan-bantuan keuangan untuk pelajar-pelajar kita. Untuk pelajar diploma contohnya ada kita tawarkan ataupun pelajar boleh memohon untuk mendapatkan PTPTN kan. Jadi pelajar yang masuk yang program diploma di Politeknik boleh memohon. Kemudian kita ada juga bantuan keuangan pelajar college community yang B40 okay, atau B40 di Politeknik yang pendapatan isi rumah ataupun ibu bapanya yang kurang daripada 4,800. Ada juga kita sediakan dan pelajar boleh memohon untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada macam Yayasan Tenaga Nasional atau kita panggil YTN ataupun kita ada satu lagi Yayasan Saim Dabi yang juga mencari pelajar-pelajar yang mereka boleh sponsor ataupun boleh bantu dalam segi keuangan. Yeah? Alright, okay. Terima kasih Puan Liza. Okeylah. Okey Syamil. Kita dah sampai ke penghujung sesi dan kita tak sempat nak jawab semua soalan dekat Zoom dan Facebook. Tapi jangan risau, urus setia kami akan menjawab semua persoalan-persoalan penonton di live sekarang ni. Okey, last sekali lah kita nak minta Puan Liza dengan Cik Amal untuk tips ke ada apa-apa ke? Yang boleh dikongsikan dekat yang boleh dikongsikan sebelum kita wrap. Apa ya saya nak kongsikan? Saya nak kongsikan ni satu je lah. Ini ke? Stay safe. Stay safe, okay. Stay safe, okay. Allah tak nampak, yes. Stay safe, everyone, and stay healthy, okay? Jangan duduk saja dekat rumah, tapi duduk kat rumah pun kita kena exercise. Okay, alright. Okay, untuk akhirnya daripada saya, belum buat kemas yang belum buat kemas kini, yang dah memohon perlu buat kemas kini, sila buat kemas kini. Saya sebutkan tadi sehingga hari Isnin jam 5 petang. Yang masih belum buat permohonan ke UPU, sila berbuat demikian sehingga hari Isnin juga jam 5 petang. Dan kita kata ambillah peluang yang kita telah pun kongsikan ini. Mungkin bila yang dah mendengar mungkin boleh semak semula, ubah keputusan untuk mungkin di Politeknik dan Community banyak peluang
kita kata pengajian yang kita sediakan yang lebih menarik, yang komprehensif, dan kita telah pun kongsikan tadi kelebihan-kelebihan yang kita ada, dan insya-Allah kita akan macam Samin sebut tadi yang akan realisasikan impian anda di Politeknik dan Universiti untuk menjadi Terima kasih untuk seorang yang berjaya. Alright. Okay, terima kasih untuk Faniza dan juga Encik Ahmad. Okay. Okay, Terima saya kasih ambil. kepada Pak Yusof, Pengarah Bahagian Ambilan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Ini Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Juga sekalian penghargaan dan terima kasih kepada pihak universiti kita, UPU dan UM atas Ya, dan juga kepada adik-adik ibu bapa, para kaunselor atau sesiapa saja yang memohon dan masih ada lagi pertanyaan, sila lawati booth kami dan sila tinggalkan saja pertanyaan anda, dan anda juga boleh live chat bersama urus setia kami, dan kami akan melayan anda sehingga hari Isnin ni ya Syamil ya, kita ada sampai Isnin ni. Ya. Betul, ada masa lagi masukkan ini program sepenuh masa. Jangan tunggu lagi, daftar hari ini. Teruskan bersama kami dan jangan lupa untuk jemput Ika di Virtual Booth Polisisi JMIPT 2021 sekejap lagi. Rebut peluang keemasan ini sehingga 21 Jun ini. Korang boleh terus chat secara live sebab pegawai kami juga ada dekat sana. Chat saja dengan diorang. Kita orang will be there for you guys. Ya, betul. Kita mungkin boleh ambil gambar sedikit. Ya, untuk itu sekian saja dari kami. Okey, jom. Kejap. Kita ada pesanan yang mana nampak ke? Okey, jom masuk ke Politeknik dan Kolej Komuniti. Kita jaga kita. Jumpa anda di Politeknik dan Kolej Komuniti. Bye-bye. Kami jumpa anda di Politeknik Kolej Komuniti.